Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton belajar CSS. Kita ke topik 2 iaitu cara menggunakan CSS. Terdapat 3 cara dalam menggunakan CSS iaitu inline style, internal style sheet dan juga external style sheet. Untuk inline style, kita akan masukkan style di dalam selector dengan menulis dalam selector style sama dengan pemuka kata, property titik bertindih value tanda semikolon. Property titik bertindih value tanda semikolon, tutup penutup kata dan tutup selector. Okey. Untuk kaedah internal style sheet, rule bagi CSS ditulis di dalam head. Dimulakan dengan buka style, kemudian selector, curly bracket, property titik bertindih nilai dan juga tanda semikolon, tutup curly bracket. Kemudian rule yang kedua untuk selector seterusnya sama, buka curly bracket, property titik bertindih value tanda semikolon, tutup curly bracket, dan bila dah habis menulis CSS tu, kita tutup style tu dengan cara backslash style. Okey. Untuk kaedah external style sheet, okey, kita akan panggil CSS yang kita buat di helaian lain. Okay. Helaian lain tu kita buat, kita save sebagai mystyle.css. Okay, cara nak panggil dia, kita akan panggil dalam head, link, rel sama dengan style sheet, tag/css, href, nama file tersebut. Macam ni saya simpan nama file CSS tu di dalam folder CSS. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana menggunakan inline, internal dan juga external CSS. Ini kaedah yang pertama untuk inline. Ini contoh kita di helaian index.html. Okay, kita dah buat dalam body ada h1 untuk tajuk hidupsihat.com. Kemudian kita ada h4 iaitu kandungannya. Okey, macam ni kita nak format body ni kepada warna latar belakang. Kita nak ubah warna belakangnya. Okey, kita akan masukkan background color. Background color kita boleh pilih di sini. Okey, menggunakan RGB. Okey. Kemudian semikolon. Okey, color tulisan kita nak tukar kepada warna hitam. Okey, kita tutup semikolon. Kita nak bubuh rule yang seterusnya. Font family. Font family kita nak Arial. Okey. Itu sahaja rule. Kita tutup di sini pembuka kata. Okey. Kemudian kita boleh tengok page akan bertukar. HTML akan terima bahawa style untuk CSS ini adalah background color warna H0cc. Kemudian color tulisan adalah hitam. Font family adalah Arial. Okey, untuk H1 ni kita boleh formatkan dia. Untuk H1 kita akan format dia kepada font style sama dengan font family. Kalau kita nak pakai Arial, kita tak perlu format dah. Kita fokus dari segi size. Font size kita ambil dalam 20 px. Okey, kita pisahkan dia. And then mungkin font color sini tak ada. Okey, font color. Font color kita, sorry, dia bukan font color dia color. Titik bertindih kita akan gunakan dia warna dark blue, royal blue. Okey, and then kita tutup. Okey, kita boleh tengok. Okey, kalau kita rasa susah dia tak susah, kita boleh formatkan lagi. Ni saya ambil dari sini 36. Okey, besar. Okey, begitu juga dengan H1 ni, H4 ni kita nak tukar dia. Dari segi font weight. Font weight ni dari segi ketebalan lah. Okey, font weight. Font weight nilai dia. Font weight kita ada nak bold ataupun normal ataupun none. Kita boleh ambil normal. And then kita tutup. Okey.
So kita boleh nampak beza dia. Okay, ini adalah kaedah inline. Bagaimana pula kaedah untuk internal? Kalau internal, semua style ni kita buat di atas, di dalam head. Okay, ini adalah head. Kita akan buat di dalam sini. Kita akan mulakan dengan style. Okay, dan juga diakhiri dengan penutup style. Okay, di dalam style ni contohnya sini body. Okay, jadi kita akan declare body. Okay, kita akan buka, kita akan tutup, dan apa rule-rule yang kita nak. Contoh di sini background color. Okay, kemudian kita ada rule dari segi color dan juga font family. Okay. Okay, seterusnya kita ada H1. Okay. Untuk H1 kita ada font color sehingga dan juga kita ada H4. H4 kita boleh ambil ia punya properties dan juga value. Bila kita dah menulis cara ini, kita dah tak perlu inline. Okay. Dekat dalam kita punya HTML, totally HTML. CSS kita dah kemaskan di dalam style, di dalam head. Okay, ini adalah contoh bagi inline. Bagaimana pula cara kaedah yang ketiga, iaitu kaedah external. Untuk kaedah external pula, kita akan buka file baru, nama dia CSS. Okay, file ni kita akan savekan. Okay, best practice saya akan masukkan dalam folder CSS. Saya akan namakan dia. Okay, terpulang. Saya namakan dia sebagai my style. Saya save. Okay, rule di sini saya akan copy. Saya akan buang. Saya akan masukkan ke dalam file CSS ini. Kemudian saya tak perlu style di sini. Okay, saya buang dan saya save. Okay, untuk saya panggil file di sini, saya perlu dalam head saya perlu panggil link. Okay, link rel style sheet. Okay, kemudian type text. Okay, kemudian href css / ataupun saya boleh browse Okay, saya boleh browse. Saya boleh ambil ini. Okay, so ada nama folder dan /my style. Okay, kemudian saya tutup. Okay, jadi dia akan baca rule yang kita tetapkan. Okay, sekiranya tuan-puan tak ingat apa dia punya coding untuk kita masukkan CSS daripada luar, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh pergi dekat format, kita boleh pergi pada style CSS style, ambil attachment style sheet, kita browse. Okay, so, Dreamweaver akan bantu kita untuk buat coding ni lah. Okay, dia masih di dalam head. Okay, dia masih di dalam. Okay, itu sahaja untuk topik kita yang kedua. Terima kasih kerana menonton. Berjumpa lagi di topik seterusnya. Assalamualaikum. Bye.